Pertama sekali kena, kalau boleh dah hafal lah semua benda ni. Ni semua ni kena hafal lah. Wajib hafal. Wajib. Ya, kalau tak hafal tak boleh jawab. Ni wajib hafal. Macam teks khutbah. Yang ni dia memang yang selected dia. Ni memang yang selected dia. Kalau teks yang sebenar ni, ni teks yang sebenar. Memang panjang. Satu, dua. Macam ni lah, kabur. Astaghfirullahaladzim, nak kabur lah. Sekejap Okay. Memang ni wajib hafal. Tuan Samirah dengan khutbah. Khutbah ni pun boleh kita pecahkan mengikut dia punya potongan ataupun tema dia. Dia dah asing lah. Sebenarnya dia sini sikit, sini sikit, sini sikit. Dia ada 3 pecahan. Biasa saya hafal sikit lah. Dulu memang hafal lah sikit-sikit. Tak ada hafal terus ni. Ada kawan tu memang dia boleh hafal semua ni. Tak tahulah dia otak apa. Jadi kalau nak potong, okay, ambil dari ni Sekejap, saya potongkan lah, saya siap. Nanti kalau dah print tu, bolehlah buat tanda mana macam mana. Sekejap Kalau macam time stamp 2021 tak kat saya, dia sampai sini. Ini yang pertama. Ni yang pertama. Kurungkan lah. Ni yang pertama. Lepas tu ni kedua. Sekejap Ni yang kedua. Ni ke? Ni. Ni yang kedua. Ni potongan yang kedua. Ni potongan yang pertama. Ni kedua. Ni ketiga. Yang ketiga ni panjang sikit. Ni potongan mengikut tema. Tapi kalau yang macam potongan yang ketiga ni, yang tema ni, biasa dia pecah 2. Contohnya dari ni sampai dalil ke, sampai sini ke, tak kisahlah dia nak buat macam mana pun. Tak kisahlah. Tapi ni memang potongan dia mengikut tema. Ni stamp 2021. Yang ni 2020 kot, tak ingat Tapi ni stamp 2021 punya ni. Ni lah time saya jawab. Yang ni yang keluar. Memang time tu gembira lah sebab apal yang awal time tu memang last minute lah. Memang last minute macam tak ada masa lah nak ni kan, tak ingat kan. Bukan tak ada masa, macam rasa macam kalau last minute ni nak kena ingat semua benda ni. Jadi untuk selamat hafal ni lah. Ni paling kuat pun 2 ni lah standby. Yang ketiga ni so slow lah boleh. Okay. Sebenarnya teks panduan dia memang panjang. Ni memang panjang. Memang panjang. Memang panjang lah. Okay. Okay, untuk malam ni saya tak nak terjemahkan teks ni sebab masing-masing ada nota terjemahan. Saya cuma terangkan dia punya syarahan dia je. Dia punya tema-tema dia. Dia ada 7 ke 8 tema lah untuk khutbah ni. Dalam satu khutbah ni dia ada 7 ke 8 tema. Ya? Dia ada 7 ke 8 tema. Jadi kalau boleh teks ni baca dulu bahasa Melayu dia. Bacalah. Kalau tak faham bahasa Arab, bacalah bahasa Melayu dia. Dapat kefahaman dalam bahasa Melayu dahulu. Dapat kefahaman dulu. Nanti sebab time start 2021 dia ada satu soalan kebat tau. Kita orang pun terkejut juga. Ada soalan kebat yang memang tak ada pun dalam buku teks. Memang kena berfikir di luar kotak. Soalan tu, tak ingatlah soalan ni macam mana. Tapi saya bolehlah jawab. Bila saya tanya ustaz saya, betul pula jawapan saya. Padahal dia main tembak je tu. Kalau boleh fahamkan dulu bahasa Melayu ni semua. Dia punya terjemahan dia. Okay, sekejap nak tengoklah berapa orang.
ni? Cembui. Siapa ni? Cembui. Okay, bersama kita tolak saya 2, 3 dalam 7 orang. Kita ada Azmil Cembui. Apa bonda ni? Fakullah Muhammad Aziz Azhar Najminul Syahmi. Azmil ni pelajar baru ke? Kalau boleh ada soalan tanya je kat chatbox ataupun buka je voice. Tak ada. Azmil ni pelajar baru ke? Macam tak Ya, nampak. Oh ya. Dari sekolah mana? Dia baru. Saya dari Samti Batu 38 Sabak Bernam. Oh, SAAS. Sambal 38. Ya. Ustaz Mashkuri. Ya. Dekat tu. Saya pun orang Selangor juga. Kalau saya dulu SPM kat Kuala Selangor. SMKA Kuala Selangor. Dekat-dekat lah. Kuala Selangor, Sabak Bernam lah. Tu je lah. Sambal 38 Okay, selamat datang lah. Akhirnya ada juga pelajar orang Selangor. Nazmi ni semalam ada ke? Ada kot. Tak ingat lah. Saya tak tahu apa nak ingat. Okay, selamat datang. Yang cembui ni apa benda? Orang lah. Sonyak lah. Yang bendera hitam putih ni. Cembui. Baru ke lama ni? Sonyak lah. Sonyak tak apa. Okay, tak apa. Okay, yang bagi yang baru tu selamat datang lah ya. Okay. Kita teruskan. Macam saya katakan tadi, yang pertama ni nota ni. Nota ni print dia dekat grup tele dia. Tapi tak apa, nanti saya hantar. Print, hafal. Ini boleh bawa ke mana-mana. Biasanya saya bawa nota ni ke mana-mana lah. Nak main bola, sebelum main bola. Bawa nota ni baca. Hafal sikit-sikit. Yang ni pun hafal lah sikit-sikit ikut tema. Ni atas macam ni contoh. Ni tema. So ni satu tema. Ni Tol Samira, ni Wasfu Taif, ni Khudamul Haya. Ni 1, 2, 3. Hafal satu-satu tema sikit-sikit tu. Lama-lama dah biasa nanti jadi bukit. Nak menghafal ni dia mengambil masa yang lama. Dia tak kejap ke. Dia nak menghafal lama. Lepas tu nak jaga dia pun ambil masa juga. Kita teruskan. Okay, yang pertama ni hafal. Lepas tu yang kedua terjemahan ni. Teks ni. Fahamkan dalam bahasa Melayu pun tak apa. So bahasa dia tinggi. Ni semua bahasa dia tinggi. Jadi fahamkan dia punya bahasa Melayu dia. Apa isi kandungan ucapan Syekh Mustafa Al-Maraghi ni yang membicarakan tentang Al-Azhar. Okay, kita terus dekat dia punya ta'arif dia, iaitu pengenalan biodata dia. Mesti kena ada biodata. Biodata ni, biasa biodata kan, bonus. Okay, kita tengok nama dia. Nama penuh dia adalah Al-Imam Muhammad bin Mustafa bin Muhammad bin Abdul Mun'im Al-Maraghi. Apa tak selesai Abdul Mun'am. Abdul Mun'im Al-Maraghi. Ni nama penuh dia. Ni nama full dia. Okay. Katakanlah tak ingatlah nama belakang Abdul Mun'im ni. Yang boleh ingat Muhammad bin Mustafa bin Muhammad ni pun dah cukup dah. Besar Al-Maraghi. Boleh dah cukup dah. Dah dapat markah. Tapi kalau boleh seelok lagi ingatlah nama ni. Ingat Muhammad bin Mustafa bin Muhammad bin Abdul Mun'im Al-Maraghi. Kalau terbalik Muhammad bin Mustafa salah. Tak boleh terbalik sebab ni nama orang. Okey. Ni nama penuh dia. Lepas tu beliau dilahirkan di Bugharah, Jarjah, Muhafazah Suhash fi 9 min Maris Alfun Wasamanu Mi'atin Wahidun Wasamanuna Miladi. Dia dilahirkan di Maragha. Maragha, Jarjah, Muhafazah Suhash. Ingat nama tempat lah. Kalau tak ingat nama tak ingat tarikh, ingat tempat. Sekejap, macamnya ada orang tanya. Ada ke? Ustaz,
macam Ustaz, lepas tu soalan dia keluar macam mana? Isi tempat kosong ke? Isi tempat kosong tak? Nanti saya tunjuk contoh soalan. Isi tempat kosong tak? Tapi dia tak sama macam syair. Syair dia lompong-lompong. Syatrul awal ada, syatrul sani lompong. Lepas tu selang-seli lah syatrul awal lompong, syatrul sani ada isi. Nanti saya tunjuk contoh soalan. Kita sambung. Terima kasihlah bertanya. Nanti saya tunjuk soalan. So, apa lagi? Kita dah tahu nama, tempat, dia lahir kat mana. Lepas tu ni dia punya biodata dia lah. Bapak dia hantar dia belajar dekat Al-Azhar. Arsalahu waliduhu ilal Azhar. Kalau tak boleh nak buat air macam ni, tulis je arsalah waliduhu Asyikh Al-Marawi ilal Azhar. Buat air mudah je. Lepas tu apa lagi kita tengok? Ni. Ittasala bi Syekh Muhammad Abdu wa ta'assara bi fikrihi wa intafa'a bi ilmihi fil balaghati wa tauhid wa tafsir. Ni pun poin yang kita boleh ingat, yang Isa boleh ingat. Beliau bertemu dengan Syekh Muhammad Abdu. Ya, macam mana ni? Apa macam ni? Wa ta'assara, dan terpaut ataupun terpengaruh bi fikrihi, dengan pemikirannya. Maknanya dia menjadikan Syekh Muhammad Abdu ni sebagai dia punya inspirasi. Wa ta'assara bi fikri wa intafa'a bi ilmihi, dan dimanfaatkan ilmunya, iaitu dia belajarlah dengan Syekh Muhammad Abdu dalam bidang fil balaghah wa tauhid wa tafsir. Okey. Ini dia punya poin yang keempat yang boleh kita jadikan sebagai poin dalam jawapan. Ni senang. Ni ayat-ayat dia senang. Jangan risau. Ayat-ayat ni senang. Boleh ingat. So kat sini dia kata syajja'ahu Syekh Muhammad Abdu ayya'uda lil masadiri al-asliyah dun al-iktifa'i bil kusyur. Maksudnya Syekh Muhammad Abdu ni dia memberi galakan kepada Syekh Al-Marami ni agar kembali kepada sumber asal, bukan berpada pada kulitnya sahaja. Maksud dia adalah maksud dia apa? Maksud dia apa maksud dia? Maksud dia okey, ni tak apa, abaikan. Lagipun saya pun tak ambil ayat ni. Tapi yang saya ingat adalah dia kembali kepada kitab yang asal. Dia bukan yang asal, dia memang first kitab yang ada, yang rujuk first kitab. Dia tak rujuk kepada kitab yang syarah tu, dia rujuk pada first kitab. Itulah sumber utamanya. Contoh, kitab pertama dalam usul fiqh adalah kitab Risalah yang dikarang oleh Imam Syafi'i. Jadi kitab Risalah ni banyak je ulama-ulama lain yang mensyarahkan kitab Risalah. Contohnya aku tak ingat nama kitab. Contohlah ada satu nama kitab nama dia Syarah Ar-Risalah fil Imam Asy-Syafi'i. Contoh, ada satu ulama tu mensyarahkan. Dia tak rujuk kitab-kitab tu. Dia rujuk kitab yang utama, yang betul-betul sumber asal. Macam itulah. Dia tak bermakna kita tinggalkan kitab-kitab yang syarah. Cuma kalau boleh, bila belajar tu kita kena belajar yang asal dulu, baru boleh kita belajar yang syarah-syarahnya. Macam itulah. Bila lebih kurang macam ni lah. Kita nak belajar Nahu kan. Kita belajar dia punya syarah kepada matan Alfiyah Ibnu Malik kan. Syarah Ibnu Aqil. Sepatutnya kalau ikutkan, kita kena belajar matan Alfiyah Ibnu Malik. Kena hafal dulu matan tu dulu, baru boleh belajar syarah. Macam tu. Tapi dah macam mana kan. Dia nak ajar kita supaya rujuk kepada sumber asal. Okay. Ni saya tak ambil sangat poin nombor 5 ni. Saya ingat juga alami dia ni memperolehi dia punya ijazah tertinggi, dia punya PhD pada tahun baik dia. Okay. Nala al-alamiyah fi satu dah. Nala al-alamiyah fi dia betul ni, saya potong saja.
Kalau kita tahu kita ataupun tahu setengah. Kan tahu tak? Kalau kita tiga, satu, dua, tiga. Kalau ikut, sebut kita minta tiga je. iPhone buat sekarang apa kamu yang bila tu tiga. Ingat tiga ni je. Tiga ni je. Boleh Boleh faham tak? Ingat tiga je. Mesti tiga ni je pun tak. Tak boleh lebih. Kalau selamat ingat tempat untuk backup. Kalau dia datang. Jadi tugas dan jawatan dia. Tugas dan jawatan tugas. Jadi okay, minta maaf Nasihat ada orang cakap kita keluar. Internet ni selalu problem. Payah agak. Tadi sampai mana
kita ni, saya cakap tak perasan. Kalau saya terkeluar, cakap kat WhatsApp. Terima kasihlah tolong ingatkan. Sampai mana tadi? Dia punya jawatan. Biodata. Oh, biodata ke? Yang jawatan ni belum Itu wafa. Okay. Aduh, payah tu. Okay. So. Yang ni, yang warna kuning ni ke yang warna hijau ni? Sampai warna kuning, warna hijau tu dia tak jelas. Okay. Okay, kita ulang balik lah. Kalau boleh ingat yang nama ni Muhammad, nama penuh dia ni, nama penuh dia. Tempat dia lahir kat mana, tahun dia tak ingat pun tak apa sebab biasanya saya tak hafal tahun. Bapak dia hantar pergi Azhar. Lepas tu ni antara poin yang famous lah. Ya, kalau pemeriksa pun suka dengar juga. Ittasala bi Syekh Muhammad Abdu wa ta'assara bi fikrihi wa tafa'a bi ilmi fil balaghati wa tauhid wa tafsir. Iaitu dia ni bertemu dengan Syekh Muhammad Abdu. Dia ni terpengaruh dengan pemikiran dia. Dia menjadikan Syekh Muhammad Abdu ni sebagai inspirasi dan dia manfaatkan ilmu si Syekh Muhammad Abdu ni dengan mempelajari dengan dia dalam bidang balaghah, tauhid dan tafsir. Kalau boleh ingat 3 ni je dah cukup. Lepas tu ni pun boleh jadikan poin juga kalau boleh ingat. Nala al-alamiyah, iaitu dia memperolehi dia punya PhD dia pada tahun 1901. Kalau tulis Nala al-alamiyah 1901 ni tak ada, dia tak lengkap. Dia boleh jadi dapat separuh. Kalau contoh dia minta ni 1 markah je, kalau tak ada tahun ni kira salah. Lain lah kalau 1 poin ni 2 markah. Boleh lah. Kalau tak ada ni jadi dia potong lah jadi 1 markah. Dan dia meninggal pada tahun 1945. Okey, selesai untuk biodata dia. Senang ingat 3 ni je. Lepas tu pula dia punya jawatan dia wazaif, wazaifuhu. Biasanya saya ingat nombor 1 dan nombor 2 ni paling senang. Qadi di Sudan dan Qadi li Qudati Sudan. Iaitu Qadi ataupun hakim di Sudan dan ketua Qadi di Sudan. Dia pernah kerja kat Sudan, dia pernah kerja kat Mesir. Ya. Alhamdulillah. Kalau dikata dia minta 3 kan, ni pun sama juga, ni senang. Syekhul Azhar. 2 kali dia pernah jadi. 1928 dan 1935. Syekhul Azhar. Okay. Syekhul Azhar. Tapi biasanya saya ingat lah ni 2. Ni spare lah kali buat nombor 3. Tahun ni tak payah. Tahun ni tak ingat. Manakan ni lah. Ni saya rasa ada kot soalan yang pernah terbina. Dia kata bilakah si Syekh Mustafa Al-Maraghi ni jadi Syekh Al-Azhar? Di tahun berapakah? Lepas tu dibagi Al-Ula dan As-Sani. Lepas tu tempat kosong lah. Ingatlah ni lah paling kurang ingat tahun. Jangan risau, senang. Biasa bayar data dia senang. Okay, selesai untuk tu. Okay. Lepas pula kita move on kepada dia punya poin yang penting lah. Ni antara poin yang paling famous lah. Soalan pun dah pernah terbina lah. Iaitu dia punya jasa dia. Jasa beliau dalam skop min haisu al-islahiyah. Ya. Dari segi tajdid dia punya pembaharuan yang dia pernah dilakukan di Mesir dan Sudan lah. Dia punya jasa beliau lah. Ni ayat dia. Ni memang saya hafal sebiji. Saya memang ingat sebiji. Iaitu ta'dilu laihatil bahakim asy-syar'iyyah di Sudan, iaitu dia mengubah akta laihani akta al-mahakim mahkamah asy-syar'iyyah di Sudan. Okay. Ni poin yang pertama. Tapi biasanya saya memang hafal full lah. Memang ingat full lah. Tapi ni poin yang pertama lah.
Yang kedua, tashkilu lajnati tanzimil ahwali syakhsiyah, iaitu tashkil membentuk lajnah tanzimil ahwali syakhsiyah, lajnah penyusunan undang-undang kekeluargaan. Ahwali syakhsiyah ni maksudnya undang-undang kekeluargaan. Okay. Ini poin yang kedua. Ni koma ni, setiap koma ni satu poin Ada mutaqayyid bil mazhabil Hanafi, iaitu dia tidak terikat dengan mazhab Hanafi sahaja. Seperti kita maklum dekat Mesir ni major pakai mazhab Hanafi lah baru. Lepas tu second baru mazhab Syafi'i. Depends lah. Ada Syekh Al-Azhar dia pakai mazhab Hanafi. Ada Syekh Al-Azhar pakai mazhab Syafi'i. Sebab dua-dua imam tu pernah wujud, pernah hidup dekat Mesir suatu ketika dahulu. Jadi dia tak pelik lah. Ada dua mazhab dekat Mesir. Ni poin pertama. Ni kedua. Macam nak tulis dua ni? Macam ni lah. Dua. Ni ketiga. Okay. 1, 2, 3. You nampak? Tapi biasanya saya hafal full. Ni memang lengkap lah. Lagipun ayat ni mudah. Ta'lilu laihatil mahakim syari'iyyati bisudah. Tashkilu lajnati tanzimil ahwal syakhsiyah. Ada muttaqi bil mazhabil Hanafi. Okay. Ni jawapannya. Biasanya soalan boleh dibina, antara soalan yang boleh dibina adalah Uskur islaini min a'malil islahiyah allati qama biha Syekh Al-Maraghi. Ni contoh soalan saya bagilah terus. Ni contoh soalan dia. Uskur isnaini min a'mali islahiyah allati qama biha Syekh Al-Maraghi. Ni lah poin dia. Yang pertama, ta'dilu bisudan. Ni poin kedua. Tashkilul lajnati tanzimil ahwal syakhsiyah. Ni poin ketiga. Tapi dia saja gabungkan sebab dia minta dua je. So gabungkan je lah masalahnya. Ni soalan famous gak ni. Antara soalan yang famous. Tapi tak pernah lagi ditanya. Okay, setakat tu jelas Jelas aku. Semua pandai. Dia risau. Okay, kita tengok dia punya karangan dia. Karya-karya beliau. Mu'allafatuhu. Okay. Mu'allafatuhu. Okey, karya yang saya ingat adalah apa ni? Tanyalah. Yang saya ingat ni, yang pertama karya ni Al-Awliya wal Mahjurun. Ni Al-Awliya wal Mahjurun. Ni nama kitab ni yang nala biha Udwiyah Hayati Kibari Ulama ni tak ya. Ni ini dia cerita pasal isi kandungan ni. Apa maksud? Apa je isi kandungan tentang kitab ni? Al-Awliya wal Mahjurun, iaitu kitab wali-wali dan golongan yang terhalang. Al-Mahjurun ni terhalang. Kitab ni tak silap saya dia ada cerita juga. Ustaz saya cakap kitab ni dia tulis pasal golongan-golongan yang terhalang daripada ilmu. Maknanya bila belajar je tak masuk ilmu. Hati kunci. Hati tu gelap. Sebab hati tu gelap. Tahulah apa lagi, tak ingat lah isi kandungan dia. Tapi itulah antara dia. Ni senang ingat. Al-Awliya wal Mahjur. Okay, maksud tu. Kenapa susah sangat nak highlight benda ni? Kita dekatkan lagi. Satu. Macam pelik. Ni pertama lah. Al-Awliya wal Mahjur. Astaghfirullahaladzim. Buruknya. Kalau lah dah iPad kan senang. Yang kedua, antara kitab yang saya senang ingat ni Mabahis Lughawiyah Balaghiyah. Kajian bahasa. Ni buku balaghah lah. Boleh cari buku ni. Mabahis Lughawiyah Balaghiyah karangan Syekh Mustafa Al-Maraghi. Bolehlah jadikan bahan rujukan untuk balaghah nanti. Ada ni Ad-Durus Ad-Diniyah. Kitab ni. Saya ingat 3 kitab ni je.
Yang lain-lain ni panjang sangat. Jadi macam tak ni lah. Ingat 3 ni je. Ingat 3 ni je. Okay, kita yang lain ada tafsir juzuk tabaraka wa takmilatul li tafsiri juz'i ammah. Juzuk ammah. Lepas tu kita ada bagi bahsu fi wujubi turjumati ma'anil Quranil Karim. Ada apa lagi? Risalatu zamalatil insaniyah. Risalah persaudaraan sesama manusia. Ni dia ada ni lah kata bahan ni dia tulis time dekat ni muktamar kat London, muktamar persidangan agama. Lepas tu ada lagi buhus fi tasyri'il islami wa asani qanun li zawaj. Ni pasal ni buku undang-undang ni. Ni buku undang-undang. Lepas tu makalah artikel yang diterbitkan di akhbar. Ini tak boleh jadikan jawapan lah. Ni tak boleh nak jadikan jawapan karya sebab dia tak ada nama. Dia nak cakap yang dia ni, si Syekh Al-Maraghi ni dia ada tulis beberapa artikel yang diterbitkan di surat khabar dan juga majalah. So yang ni tak boleh dijadikan jawapan. Ni tak boleh. Ingat ni tak boleh jadikan jawapan. Okay, seterusnya. Ni soalan paling famous. Paling famous. Semua negeri ada, mesti ada ni. Jangan risau. Itu Mawdu'ul Khutbah. Ni. Mawdu'ul Khutbah. Iaitu tajuk pidato dia adalah Daurul Azhari fi Hayatil Ummah. Ini mesti kena ingatnya. Wajib ingat. Wajib ingat. Iaitu peranan Al-Azhar dalam kehidupan umat Islam. Okey, tajuk selesai, karya selesai. Dan ini adalah ni soalan tahun 2021 keluar. Iaitu dia punya situasi pidato ini disampaikan. Munasabah ni kita boleh kata tema. Kalau kita dah biasa belajar Komsas kan, mesti ada tema. Novel je ada tema. Pantun je mesti ada tema. Puisi je ada tema. So dalam khutbah ni pun ada tema. Ni tema maksud dia. Tema. Ni tema dia. Ni kena wajib hafal. Iaitu ar-raddu 'ala al-mutakhawwifin min dauril azhari wa atharuhu 'ala al-hayatil ammah. Iaitu maksud dia adalah ucapan ini dia adalah untuk ar-raddu adalah menolak golongan yang bimbang, iaitu golongan penakut yang suka menakutkan. Ataupun senang cerita dia ni jenis dia penentang lah. Penentang. Dia ni macam ni antara macam penyakit lah. Ni macam satu penyakit lah dalam masyarakat Mesir time tu. Dia macam mutahawifin ni kita boleh kata golongan liberalism. Dalam skop mutahawifin kat sini je. Dalam konteks ayat lain tak boleh. Kat sini dia nak kata ini orang golongan bebas. Orang liberal. Dia nak menolak orang-orang yang liberal ni, yang bimbang tentang, dia sebenarnya takut. Dia takut yang nanti masyarakat nanti dia jadi semua fully Islam, Muslim. Islami. Dia takut tak bebas. Macam kalau Islam kan banyak benda tak boleh macam. Yelah tu memang baguslah, memang tu satu larangan lah sebab yelah kalau kita contoh merokok. Ni mutahawifin ni antara ni contoh dia merokok. Lepas tu bila Al-Azhar ni dah makin kuat, dia jadi takut. Sebab nanti bila Al-Azhar dah kuat, nanti mesti nanti keluarkan fatwa haram merokok. Jadi nanti diingatkan nanti rokok tu nanti diharamkan. Nanti dia tak jual. So nanti dia tak boleh lah isap rokok. Macam tu lah. So orang ni macam takut. Macam tu lah kurang. Kat Malaysia ni pun ada juga Al-Mutahawifin ni. Golongan Al-Mutahawifin. Itu golongan-golongan yang macam macam dah lah liberal, lepas tu tak tahu lah apa masalah dia. Tapi yang mesti liberal lah. Tema dia adalah dia nak menolak golongan-golongan yang bimbang, yang takut tentang peranan Al-Azhar dan kesan dia dalam kepada masyarakat umum. Ni tema dia. Stam 2021 dah keluar dah ni. Ni 2021 ya. Macam mana boleh tahu? Ni soalan Stam 2021 keluar. Ni. Pak. 2021. Cantik ni soalan Stam 2021. Ustaz dia boleh keluar lagi ke? Tak tahulah. Biasa soalan khutbah, soalan Toy Samira diulang-ulang tu, pusing-pusing tu. Okay. Selesai dia punya dia punya biodata ringkas dia.
Dia punya biodata dia punya tema apa semua tajuk dia. Setakat tu ada beberapa soalan tak? Tanya. Tadi ada orang kata nak tengok soalan. Sekejap, nanti saya tunjuk soalan dia. Sekejap Kita tunjuk. Dalam grup ni ada. Contoh soalan sekejap Ada versus trial. Contoh kalau apa. Ni skema jawapan. Sekejap Apa sih trial? Latih 21. Ni 9 set. Ni saya tunjuk contoh Nampak soalan paling famous ni budak Sambatu 38 ni. Sambatu 38 trial mesti di awal. Sambatu 38 mesti trial di awal. Dalam negeri Selangor dia je yang paling awal trial. Ingat lagi time zaman saya STAM tu. Dia yang first trial kat Malaysia. Lepas tu berebutlah semua orang nak soalan dia. Berebut betul. Woi Sambatu 38 nak soalan kau tu bagilah. Sebab dia lah orang pertama, sekolah pertama yang trial kat Malaysia, trial start kat Malaysia. Orang lain semua trial lambat, dia je trial awal. Ni contoh soalan ni. Ni contoh soalan ni lah. Kita zoom sikit. Contohlah ni soalan negeri 9. Soalan saya pernah jawab dulu. Macam ni lah. Syatrul awal ada, syatrul sani tak ada. Sodru ada, ajuz sodru tak ada, ajuz ada. Ni sodru tak ada, ajuz ada. Macam tu. Ni contoh-contoh soalan dia. So, kita tunjuk. Ada pun santar lah. Santar pun antara yang terawal juga tapi tak terawal macam Sambatu 38. Ni Rehla Awisa, nanti kalian akan belajar nanti, jangan risau. Syair dia pun best juga. Rehla Awisa ni. Masrohiyah ni cerita ni lah yang ambil masa lama sikit Sekejap mana ni. Macam ni contoh soalan dia. Biasanya dia soalan kelima. Ni. Saya zoom sikit. Astaghfirullahaladzim. Terus siapalah pakai apa nama? Plus 11 ni. Ni contoh soalan dia. Soalan dia kata biasa alif boleh, ba boleh, jim boleh, dal boleh. Tapi biasa dia letak alif Stam 21 dia letak alif. Yang ni dia tak kat jim. Akmil al-khutbah min qawlil khatib wa yuqawwimu allazina yaquluna 'ala Allahi bighairi 'ilm fa qasam an taj'al al-umma adimatil hana'a. Ni dari sini dia bagi ni sambung. Lepas tu sambung dalam 4 baris ke 6 baris itu sampailah jumpa ni. Mana kita tengok kat sini. Mana perkataan ni? Sekejap. Wa yuqawwimul ladzina yaquluna 'ala Allahi bighairi 'ilmin. Mana tak silap saya kat sini. Mana? Mana kalau siapa nampak boleh ikut tunjuk. Sebab saya pun dah tak ingat dah. Ni. Bahwa yuqawwimu 1, 2, 3, 4. Biasa 4 baris 4 atau ke 3 baris. Biasa 4 baris. 1, 2, 3, 4. 3 ke 4 baris biasanya. Bahwa yuqawwimu sampai sini. So memang nak tak nak memang kena hafal lah satu ni. Hafal. Ni kena hafal. Print, lepas tu hafal. Okay. Lepas tu ni. Ni soalan biodata. Biodata kena score betul. Takallam 'anil khatib Mustafa Al-Maghari fima ya'ti. Isnaini min mu'allafa. Dia punya 2 karya dia. Apa karya dia? Durus Ad-Diniyah dengan apa tadi satu? Mabahis Lughawiyah Balaghiyah. Dengan 2 ni senang. Ataupun Al-Awliya wal-Mahjurun. Ni. Munasabah al-Khitabah. Tema khutbah ni apa? Al-Muradu al-Mutahawwifin ala Daurul Azhar min Daurul Azhar wa asarhu ala al-hayatil amma. Senang. Jawapan dia pendek 4 markah. Settle. Rugi ni. Soalan ni memang tolong jawab. Lepas tu ni antara salah satu contoh juga soalan dia. Dia bagi satu teks. Teks ni tak ada dalam teks hafazan khutbah. Ni macam kefahaman Dia suruh kita, sebab tu saya dah cakap sebelum ni, baca terjemahan Melayu tu satu full teks khutbah
Syekh Al-Marawi ni. Sebab nanti kalau kita dapat faham dia punya teks dia, kita dapat faham dia punya Melayu dia, nanti kita boleh goreng dekat soalan kebat dia. Dia ada soalan kebat dia. Dia ada soalan kebat antara ni. Ni kebat. Ni pun kebat. Ya. Ni kebat. Ni kebat. Ni kebat. Ni pun kebat. Ni tak kebat. Ni munasabah ni tak kisahlah dia dekat mana-mana petikan tema pun, munasabah dia satu je, ar-raddu 'ala mutahawwifin. Jumpa je perkataan munasabah ni. Ni je jawapan dia. Ni je jawapan dia. Boleh faham semua? Okay. Apa lagi ada kita? Boleh. Boleh ni pun contoh soalan. Tapi dia tak keluar. Dia time star 2021 dia tak keluar pattern macam ni. Dia tak keluar. Tu yang selamat tu. Kalau bagi saya yang paling selamat ni kalau dia keluar ni pun dah kira bersyukur sebab ni pun memang dah dia hafal. Dia memang dah suruh, memang Ustaz Sazam memang dah suruh hafal lah. Kalau dia keluar ni memang petak mat. Cuba bayangkan kita kita kena masa juga nak hafal, nak faham dia punya Melayu dia. Kadang-kadang dia ada tanya ma'ani kalimah, ada tahu ma'ani kalimah. Tak silap saya mana soalan dia. Ma'ani kalimah, kita nak kena ingat mumayyizat dia. Ni mumayyizat ni. Dia punya ciri-ciri keistimewaan dia. Ni soalan kebat. Tahadas an al-malil ummah al-islamiyah. Ni dalam petikan ada. Tapi kita kena olah menggunakan bahasa kita sendiri. Makni kalimat pun ada. Dia macam tafsir dah tengok. Ni makni kalimat ni ada. Bagi saya soalan yang macam suruh sambung teks ni, akmil ni paling selamat daripada soalan yang macam ni. Kalau contohlah dia keluarkan pattern, ni pun ada, tu saya tak tahu lah. Maknanya kamu kena bersedia lebih lagi lah. Tip saya selalu buat soalan trial lah. Saya memang biasakan buat soalan trial. Buat je banyak kali. Macam ni ada 9 set soalan. Buatlah dalam 2 kali khatam, 3 kali khatam sampailah bila tengok je soalan tu dah boleh jawab untuk mata dah. Okay? Faham Okay, ni dia punya seperti mana saya cakapkan tadi, tema dia ada 8. Ini tema pertama. Okay, kalau tukar highlight lah. Beli hijau ni pun tak lawa lah. Warna pink yang lawa. Ini tema pertama, mauqif ba'dun nas min qiyamil azhar bi risalatihi. Ini satu dia petikan dia. Boleh baca kat sini pun boleh baca juga. Kalau tak nak baca yang kat atas tu, boleh baca kat sini. Ni dah siap tahlil. Dia dah siap ni. Dia dah siap bahagikan dah dia punya pembahagian tema dia. Dia punya tema besar lah. Dia punya tema besar untuk ni, petikan ni. Ni tema utama tapi jangan lupa ni tema utama. Biasakan ni tema utama. Ini tema yang tajuk kecil-kecil. Macam contoh teks ni berdasarkan tema ni. Macam tu. Ni boleh baca sendiri. Lepas tu, ni boleh bacalah sendiri. Saya tak boleh nak terangkan. Bukan saya tak saya boleh terangkan, cuma mengambil masa yang lama lah nanti. Sebab kita pun nak kejar lagi muqarrar. Lepas tu, tapi tak apa, kita sikit-sikit dulu. Lepas tu ni ma'ani kalimah. Ma'ani kalimah ni, apa sikit-sikit? Sikit-sikit boleh. Contoh, perkataan yang paling senang, yang bari, yastahsin. Ingat sikit-sikit je. Mana yang macam susah, ni hujuratun asratun. Ni saya galakkan lah untuk siapa yang untuk buat insya' ni, nak buat insya' ni, pakai ni. Hujuratun asratun ni batu penghalang. Bahasa Melayu dia batu penghalang. Boleh guna ni. Perkataan ni sedap. Batu penghalang. Ikun wa mani'. Boleh pilih. Ni mani' boleh. Ikun pun boleh. Sama je, penghalang. Boleh lah. Syahwa, al-hawa. Ni kalau tak dapat ni, kullu ma yashtahihul insa wa yaghribu fi. Benda yang manusia idamkan dan suka padanya. Kalau nak buat ayat sendiri pun boleh, jangan risau. Al-syahwa, al-hawa. Boleh. Al-hawa. Boleh. Letak. Bisa. Okay.
Lepas tu dia ada juga soalan tentang al-ma'na al-am. Al-ma'na al-am. Yang makna am ni yang kita kena fahamkan. Apa dia makna am ni dia dah siap simpulkan maksud dia secara umum. Apa teks tu ceritakan sebenarnya? Ni makna am. Ni function makna am ni. Kat sini dia ada kata untuk mauqif iaitu pendirian segelintir manusia terhadap tanggungjawab Al-Azhar yang dilaksanakan ia. Boleh baca dia punya khutbah dia. Tapi ni poin penting yang disimpulkan, dan poin penting yang disimpulkan ni juga ada jawapan dalam soalan-soalan kibat. Ada. Ni antara dia. Kalau kita faham Melayu dia, kita boleh goreng Arab dia. Sebab adab Muslim bahasa dia tinggi. Ni semua bahasa buku teks ni. Percaya jap. Saya tunjuk soalan. Dia punya satu soalan dia jawapan dia. Betul kita buka. Ni contoh. Dia dah nota ni dia dah bagi siap ni soalan contoh soalan kibat. Uskur isnaini mimma yuradiduhu An-nas 'anil azhar. Ni soalan kibat. Ni soalan kibat sebenarnya. Dia nak suruh kita faham dia punya teks. Ni lah contoh ni poin yang saya ingat yuqayyinu hurriyatul fikri wal ibda' dengan ya'uku sayyarul litaqaddam. Ni dua ni saya ingat. Itu pentingnya kita kena faham Melayu dia tu. Kalau tak faham tak ada guna juga. Okey, itu satu. Ni dua. Atharul Azhar 'ala al-hayatil fikriyah wa nahjuhu fi zalik. Pengaruh Al-Azhar terhadap budaya berfikir dan cara pendekatannya dalam masalah ini. Wa nahjuhu. Cara pendekatan. Manhaj. Pendekatan dalam masalah ini. Ni macam biasa ni teks dia, ni terjemahan dia boleh ni. Pasal ada makna kalimah. Mana-mana perkataan yang mudah, yang nak senang ingat, slow je. Ambil je slow, yang senang-senang ambil dulu, hafal dulu itu. Kalau contoh dia tak keluar teks tu, sabar. Mungkin tak ada rezeki. Sebab tu nak belajar ni, dia ada proses. Tak boleh macam tua terus, tak boleh. Dia ada makna am. Hafalah sikit-sikit. Yusayyib, yujari, aslafuhu, khalfa. Al-ajla, al-azma. Yang mufraduha ni tak payah. Itu dia saja je tu. Biasalah buku sastra macam tu. Sa'atu sadri, taqabul ra'a al-akhir. Kutubul kalam, dia senang Kutubul kalam. Ilmu tauhid wal aqidah wal falasifah. Wal falsafah. Ini ada makna am. Ada atau keluar, tak ada. Ni makna am dia macam biasa. Makna am ni pun boleh goreng. Tengok bila ingat Melayu, bila kita faham Melayu dia. Ni contoh. Ar-radu ala mawqifin nas nahwil azhar. Kita tengok soalan. Betul. Ni contoh soalan kibat ni. Ma asrul azhar ala al-hayatil fikriyah wa manahjuhu fi zalik. Kalau kita faham teks tu, confirm kita boleh jawab ni. Cuma ni jawapan dia tinggi lah. Tinggi. Memang tinggi lah. Pada empat ni. Li'anna al-azhar yasiru ala nahji ulama'ihi al-ajla as-sabiqin allazi tu'ridu bla. Okay. Boleh faham semua? Manham. Selebihnya untuk kefahaman tentang teks ni boleh bertanya pada guru-guru. Kalau katakanlah guru-guru memang tak ada busy ke apa, boleh je tanya saya. Jangan risau, boleh je tanya. Untuk saya fahamkan lagi. Ni wal Islam bi tabi'ati din tasamuh. Macam biasa. Ni tema ketiga. Toleransi samahatul Islam wa mawqifuhu min mukhallafihi. Toleransi Islam dan pendirian ni terhadap mereka berbeza pandangan. Macam biasa, ni kalimah semua. Apa ni?
kalimah semua. Lepas tu yang keempat, Rizalatul Azhar wa hadafuhu, Risalah Al-Azhar dan matlamat dia. Macam biasa, ma'ana'am, ni kalimah semua. Ni mawqiful Azhar min hayatil ilmiah wal ijtima'iyyah. Pendirian Al-Azhar tentang perkembangan ilmiah dan kehidupan sosial. Biasa ada makna secara umum semua. Amalul ummati al-islamiyah fil Azhar. Harapan umat Islam terhadap Al-Azhar. Itu berapa dah? Ya. Tadi berapa Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ke? Ada 6 je ke? Macam 7. Tak tengok ada 6 lah, 6. Ada 6 ke? Oh betul ada 6. Lepas tu ni ada ta'liq ni. Ta'liq ni adalah ulasan terhadap ucapan ni. Kalau siapa-siapa yang ambil tajuk kedua khusus yang melibatkan tajuk tu berkaitan dengan nusus, dia mesti ada ta'liq. Dia kena ada ulasan. Jadi ulasan. Contoh, kalau contoh Rehla Amisa kan, tajuk Rehla Amisa, mesti kena cerita ulasan terhadap syair tu. Ulasan daripada penyair-penyair lain. Mesti ada punya. Ulasan kritikan, tak kisahlah ulasan kritikan ke, ulasan komen ke, apa-apa ke, ni ta'liq. Mesti kena ada. Ta'liq ni tak pernah lagi keluar dalam stamp. Jadi tapi dalam ta'liq ni kita boleh katalah yang dia ada menggunakan, kita tengok Melayu dia terus. Dalam ucapan ni dia banyak menggunakan gaya bahasa yang mudah dan senang difahami, jelas dan jauh daripada penggunaan frasa yang sukar difahami, serta penggunaan bentuk retorik yang banyak. Retorik ni maksudnya balaghah lah. Ani takalluf wal muhassinah al-badi'iyah allati kana syai'atan. Ya. Allati kana syai'atan fi kitabati sabiqin. Dia nak kata mudah difahami, mudah difahami. Uslub al-khitabah bisuhulah. Poin ni yang paling bagus lah. Takalluf wal bu'di, dan jauh daripada takalluf, bahasa yang susah. Wal muhassinah al-badi'iyah, dan gaya bahasa yang tinggi lah, balaghah yang tinggi, badi'iyah. Dia tak ada terlampau guna sajak, dia tak ada terguna perkataan tauriah yang melampau, mubalaghah, dia tak terlampau hulu, melampau ya. Dan gaya bahasanya juga berbentuk sastra dan ucapannya adalah ucapan kemasyarakatan. Contoh ada soalan dia tanya, khutbah ni jenis khutbah apa? Dia adalah khutbah kemasyarakatan. Khutbah ni memang khusus untuk masyarakat Mesir. Al-khutbah, al-khitabah, al-ijtimaiyah. Dia bukan khutbah agama, ini khutbah kemasyarakatan. Lepas tu dia kata isi-isi saling berkait dan tersusun, di mana salah satu idea demi satu idea dalam satu topik kemas. Al-afkar, al-mutarabbitah wa munazzamah. Ni poin penting lah. Apa lagi? Sebutan daripada Al-Quran menguatkan lagi sudut sentimen keagamaan dan mengukuhkan lagi apa yang diperkatakan. Walaupun dia adalah ucapan untuk kemasyarakatan, tapi dia memang ada sikit-sikit isi ataupun dalil Al-Quran yang menunjukkan yang dia ni adalah ucapan kemasyarakatan. Dia nak masyarakat tu supaya ni lah dekat dengan agama, macam tu Al-Quran. Al-iktibas minal Quranil Karim. Sampai sini pun ataupun istikhdam al-iktibas minal Quranil Karim. Ingatlah ni memang yuqwajani bil atifah adiliyah. Untuk menguatkan lagi sudut sentimen ataupun perasaan keagamaan. Yaglibu ala, sebagian besar isi ucapan ini dari sudut keagamaan. Dia nak cakap lah, dia memang betul apa yang saya cakapkan tadi. Dia ucapan dari segi kemasyarakatan, tapi dia ada sedikit tentang keagamaan. Dia sentuhlah sikit ayat Al-Quran supaya ucapan kemasyarakatan ini dapatlah sedar sikit masyarakat ni supaya dekatlah dengan agama, macam itulah ya. Al-khitabah ta'tamidu 'ala al-haqa'i wa la majal lil khayal fiha. Ucapan ini berlandaskan al-haqa'i fakta. Wa la majal lil khayal fiha.
dan tidak ada sebarang bentuk khayalan. Oleh itu sedikit sahaja sebentuk retorik dalam ucapan ini. Maknanya dia kata yang terdapat adalah unsur-unsur balaghah dalam ucapan ni. Antaranya bentuk sahaja dan jinas. Jinas ni yaqifu hajarun asratin pun balaghah ishtadat azimatu, balaghah semua balaghah lah. Ucapan ini juga jauh daripada frasa yang suka difahami dan bermain kata-kata. Gaya bahasa ucapan ini begitu mudah difahami dan suka untuk ungkapkan seumpamanya. Lepas tu habis. Ni contoh latihan dia. Tapi latihan ni susah lah. Tapi kadang jawapan rendah juga. Kadang soalan boleh dibina berdasarkan buku teks. So soalan dalam buku teks janganlah tinggalkan je. Sebab STAM 2021 ada dapat nak kena dah. Itu subjek balaghah. Soalan terbina daripada latihan buku teks. Dia latihan, dia contoh tu tak disyarahkan dalam buku teks. Dia just bagi latihan je. Itu yang berlaku dalam paper balaghah lah tahun lepas. Jadi janganlah pandang rendah kepada latihan buku teks. Buat je. Walaupun susah tak apa, tanya je Ustaz-Ustazah. Okay, tema-tema ni semua kalau boleh ingat, sebab kadang ada soalan diminta apa soalan tu lah, sekejap. Dia dalam trial negeri 9, tak silap saya. Ni soalan kebat juga, tapi dia tak kebat pun, senang ke. Soalan dia adalah, apakah isi kandungan khutbah Syekh Al-Maraghi secara ringkasnya? Ada soalan trial STAM Negeri 9. Sekejap, saya try buka. Ada tak kat sini? Ada rasanya. Tak tahu letak ke tak. Ni. Bayin wahidah min afkar khutbatihi. Ni soalan dia. Ni kebat ni pun sama, bentuk soalan lain juga. Tapi jawapan dia senang ke. Ni soalan Negeri 9 dia rare sikit. Sebab ustaz ni pun rare. Ni contoh. Bayin wahidah min afkaril khitabah. Ni. Okay, nak tahu jawapan dia kat mana? Jawapan ni kat sini je. Ni jawapan dia. Ni jawapan dia. Risalatul Azhar wa hadafuhu. Ni tajuk-tajuk ni. Tema-tema ni inilah merupakan isi kandungan. Iaitu isi kandungan dalam khutbah Syekh Al-Maraghi. Kalau boleh dobitkan dia. Ni semua. Yang 6 ni, alif sampai waw ni. Ni merupakan tajuk-tajuk ni. Tajuk tema ni merupakan jawapan afkar dia. Ni afkar dia. Tadi minta satu je. Kod lah. Tapi dia tak keluar time stamp Stamp 2021 tak keluar. Harapnya keluar lah time stamp 2022 ya. Amin. Lepas tu ni. Lima alqa al-Maraghi hazihil khutbah. Okey. Ni saya nak bagi peluang untuk yang pelajar Okey. Nombor 2 ni agaknya apa jawapan dia? Kebat juga. Tapi sebenarnya jawapan ni memang ada dalam buku teks. Memang ada dalam nota tu. Agaknya apakah jawapan dia? Siapa-siapa? Cuba je. Tak tahu tak apa, salah tak apa. Janji cuba. Tak salah cuba. Kamera lah sebab dah macam ni. Cuba. Nombor lab pula. Tengok. Syekh Maraghi ni dekat Al-Rusu mana ya Ustaz? Yang Syekh Maraghi ni di dekat Al-Rusu mana ya Ustaz? Ni soalan apa ni? Boleh tanya balik lah sebab tak apa jelas lah soalan ni. Okay, tak apa. Ada siapa-siapa tak? Jangan senyap Okay, tak apa. Okay, tak apa, saya tunjukkan je. Ustaz boleh minta bentuk soalannya ke nanti Ustaz? Ustaz boleh minta bentuk soalannya ke nanti Ustaz? Sekejap. Ustaz boleh minta bentuk soalan-soalannya ke nanti Ustaz?
Soalan trial tadi tu ke? Boleh je nak hantar. Nanti saya hantar dekat grup. Bolehlah jadikan tu sebagai latihan saya sendiri. Sebab biasanya budak, biasanya saya express sikit. Dah habis belajar, saya buat latihan. Buat lah banyak kali soalan yang sama pun. Ya. Okay, kita sambung yang tadi. Tak ada orang jawab ke? Tak apalah. Okay. Untuk soalan ni, lima alqa al-maraghi hazihil khutbah. Jawapan ni dekat sini. Ni. Ni kat sini jawapan ni. Ni munasabah ni. Ar-rad al-mutahawwifin min dawril azhar wa asarhu ala al-hayatil ammah. Ni jawapan dia. Ni jawapan dia. Ni. Ni jawapan dia. Yang bodohnya. Ni jawapan dia. Kenapa? Sebab kat sini kalau kita translate soalan ni, dia kata 5 untuk apa alqa al-Maraghi, iaitu untuk apa si Syekh al-Maraghi ni menyampaikan khutbah ini. Jadi kenapa? Berbalik kepada ni tema ni. Ni tema ni pun munasabah ni pun kita boleh kata tema pun boleh, sebab sebab terciptanya pidato ini pun boleh juga. Jadi kena biasakan dengan soalan-soalan trial. Ustaz hantar sekali dengan jawapan boleh ke? Skema jawapan dia ada, tapi jap. Kalau macam set ni, dia tak ada skema jawapan. Dia tak ada skema jawapan. Macam set yang ni ada 9 set. Ada je soalan adat musis yang sekali siap skema, tapi tu ada 4 set je. Ini 9 set. Ada negeri apa lah? Kelantan, Melaka, Kedah, Selangor, Saas, Negeri Sembilan, Matak Mahmud Kedah, Samta Selangor, Terengganu pergi. Tu je lah, 9, ada 9 set je. Perak. Dia yang ni untuk set ni dia tak ada skema jawapan. Dia kena cari sendiri jawapan. Jawapan kena buat sendiri. Tapi jangan risau, nanti saya akan tetapkan satu hari. Cuma kena cakap kena ni lah. Cakap lah bila nak periksa. Kalau ramai-ramai nak periksa pertengahan tahun, kita buat sekali ulang kaji soalan-soalan dan jawapan-jawapan, dan cara kita nak menggoreng ketika peperiksaan. Nanti saya ajar cara nak menggoreng supaya bila dah siap goreng, hati pun senang dan tenang, kita boleh tidur awal. Ya. Tapi yang penting kita kena ada kemampuan untuk mengingati fakta dan kronologi secara betul dan teliti. Okey. Lagi-lagi soalan-soalan cuma yang ni cembui ni apa susah betul nak sebut ni. Syekh Maraghi ni dekat Adrusu mana ya Ustaz? Adrusu. Maksudnya dia belajar kat mana ke? Boleh ni Tapi ada je skema. Sekejap. Tapi tak apa. Boleh ikut nanti tanya. Ada apa-apa soalan tak? Persoalan nak ditanya. Ni khutbah Syekh Maraghi ni saya terangkan secara dia punya yang penting je. Kalau macam ni isi kandungan tu, saya suggest untuk baca terjemahan dia untuk fahamkan bahasa Melayu dia. Sebab bila saya terangkan, mungkin dia mengambil masa yang lama jugalah. Itu satu. Dan lagi satu, dia nampak lama. Jadi mungkin dia macam takut tergantuk kan. Jadi saya rasa saya perlu serahkan untuk membaca. Kalau boleh bacalah terjemahan tu, jangan tinggal bacalah terjemahan ni. Kan saya tak nak lepaskan, cuma bacalah terjemahan ni. Terjemahan ni bagus tau. Baca. Cuma nak tanah. Bacalah terjemahan ni. Kalau tak faham tentang terjemahan ni, boleh je tanya saya. Okay?
Ada apa-apa persoalan tak? Saya hantarlah terus ke WhatsApp. Ya. Saya ni. Ada apa-apa persoalan tak? Boleh tanya. Jangan senyap. Ada mana ya? Kan. Download. Set 7 set. Ni 9 set. Alamak. Kau tak terhantar. Ada apa-apa persoalan? Ni dalam Google Meet juga ada ni Is Mirza, saudara Is Mirza. Selamat datang. Ada apa nak ucapan pengumuman ke apa-apa, tak kisahlah. Tak ada ke? Pelajar ada apa ni tak? Apa ni? Persoalan? Ada beberapa persoalan tak? Nak ditanya. Tips ke, tak kisahlah, untuk kerja khusus ke? Yang pelajar-pelajar baru ni boleh tanya, tak kisah. Jadi soalan tu saya hantar sekarang. Macam mana dia nak ni? Sekejap. File ni. Ada lagi 5 minit. Boleh tanya. Dia hantar ke? Macam mana hantar? Ustaz, macam mana nak kena pasti yang kita cari tu jadi isi untuk kerja khusus ada khusus? Okey, untuk sumber rujukan, paling utama kita kena ada sumber rujukan daripada buku ilmiah. Saya present saya punya contoh. Ni saya punya kerja khusus. Kerja khusus saya ni, sekali lagi saya cakap yang saya tak boleh share saya punya kerja khusus. Ni apa benda lah. Ni kerja khusus saya. Ni kerja khusus saya. Kerja khusus saya ni saya tak boleh share dekat orang luar sebab ustaz saya kata kerja khusus saya ni dah sampai ke lembaga. So dia dah jadi hak lembaga. So tak boleh share lah. Nak buat rujukan, tak tahu kenapa. Dia memang tak benarkan. Ni saya punya kerja khusus. Boleh lah. Dalam 5,000 batang perkataan ada 48 surat. Ni tak banyak pun. Ni. Pertama sekali, saya zoom kita kena ada buku ilmiah. Buku ilmiah. Mesti kena ada. Ni Qaimatul Maraji' wal Masadir. Salah nak buat macam mana pun. Pertama sekali kita kena ada buku ilmiah, mesti kena ada buku. Tak boleh rujuk internet je, tak boleh. Mesti kena ada buku. Ni buku ilmiah. Saya ada rujuk buku Arab dan buku Melayu. Pasal ada buku apa dia? Buku Melayu. Pasal ada buku Inggeris tak silap. Saya ada dengar ni buku Inggeris. Bahasa Inggeris. Mesti kena ada buku yang buku tu. Tak kisahlah e-book ke, PDF, buku PDF ke, buku yang betul ke, janji buku. Memang kena ada buku. Memang bukan nak cakap saya wajib. Tapi kalau boleh paling kurang ada 2 buku untuk kita jadikan sebagai sumber rujukan. Sebab kenapa tak boleh jadikan internet tu sebagai rujukan utama? Sebab macam ni. Sebab satu, orang yang tulis artikel dalam internet tu, saya nak tanya, orang yang menulis artikel dalam internet tu, dia rujuk apa sebenarnya? Saya nak tanya kalian semua ni. Dia rujuk apa sebenarnya? Hello? Ingat tak? Dia rujuk apa? Tak mesti. Tak mesti. Tak apa. Dia orang yang membuat artikel, penulisan artikel, dia mesti akan rujuk buku juga. Dia memang akan rujuk buku. Dia akan rujuk buku. Dia memang mesti kena rujuk buku ilmiah. Tak kisahlah e-book,
buku elektronik tu ataupun buku PDF tu ke, tak kisahlah, janji buku. So, memang kena ada buku. Itu pertama, itu memang kena jadikan sumber rujukan kita. Yang kedua, kita tunjuk lagi. Okay, tak kisahlah buku apa pun, Melayu ke, Arab ke, Inggeris ke, Latin ke, Perancis ke, tak apa, asalkan buku. Lepas tu, kalau contoh, Ustaz, kalau buku bahasa Melayu macam mana kita nak jadikan dia rujukan, nak jadikan dia bahasa Arab? Translate lah, kena terjemahkan sendiri. Okay. Kedua, kita boleh pakai majalah ataupun majalah, pamphlet ke atau surat khabar ataupun buku ni adalah tesis orang. Macam saya rujuk tesis. Ni tesis orang ni. Ni tesis. Ni tesis ni. Ni tesis. Ni tesis. Saya rujuk tesis. Tesis pun bagus juga, tu boleh dijadikan sebagai sumber rujukan. Yang kedua. Yang ketiga, kamus. Kamus ni pun boleh jadikan sumber rujukan. Kamus. Contoh, rujuk kamus Oxford tu. Kamus apa lagi? Marbawi. Kamus Al-Marbawi. Letak. Janji kamus. Boleh letak je. Walaupun tak guna letak lah kamus. At least ada satu kamus. Letak je. Macam saya ada rujuk kamus Al-Mu'jam Al-Wasit. Dan ni kamus apa ni kamus ni Oxford. Ni kamus Oxford. Oxford Fajar. Ciptakan kedua. Boleh lah. Janji kamus. Ni pun kamus juga, kamus Marbawi. Kamus Idris Al-Marbawi. Saya pun ada rujuk juga. Ni pun kamus juga Al-Munjid Filosofi wal Alam. Kamus ni tebal juga berjilid tak salah saya. Pinjam kat perpustakaan. Okay. Pertama sekali buku. Lepas tu tesis, artikel ataupun surat khabar. Lepas tu kamus. Tiga-tiga tu lah. Kalau boleh setiap tu satu. Itu memang paling atas sekali lah. Memang paling atas sekali. Sebab ketiga-tiga benda ni memang rujukan utama lah untuk membuat satu artikel ataupun satu kajian. Lagipun nak buat artikel ke ataupun khutbah ke ataupun apa-apa, mesti kena rujuk buku juga. Memang kena rujuk buku. Barulah internet, al-mawaqi' al-elektronia ataupun syabakat al-elektronia, tak kisahlah, laman web. Baru jadikan laman web sebagai sumber rujukan. Macam ni, ni muqabalah as-sahfiyah, ni interview yang direkodkan dalam laman web. Ni saya jadikan atas sekali lah sebab dia memang interview tapi direkodkan dalam internet. Dia jadikan artikel dalam internet. Banyak ni semua ni artikel-artikel yang memang di interview lepas tu letak dalam internet. Ataupun dia artikel tapi dekat dia punya hawamish dia, nota kaki dia tak ada. Dia tak ada hawamish, dia tak ada nota kaki. So bolehlah letak, tak kisahlah. Ni surat khabar internet. M-Star. Ini pun buku tapi di internet kan. Itu saja. Ni yang susunan dia memang kena ikut susunan. Dia tak boleh main belasah. Okay. Tapi asalkan benda tu ada maklumat tentang kerja khusus, janji boleh. Janji boleh jadikan rujukan. Boleh je. Kamus Arab Melayu tu boleh guna ke? Boleh. Kamus Oxford yang Arab Melayu tu boleh. Boleh. Macam contoh siapa yang ambil tajuk Dewan Bahasa dan Pustaka, mesti kena ambil rujukan daripada Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Mesti punya. Ambillah edisi berapa, daripada edisi pertama sampai lah edisi yang terkini. Jadikan dia sebagai bahan rujukan. Boleh. Memang boleh. Sebab siapa yang ambil tajuk DBP ni, Dewan Bahasa Pustaka, dia memang kena nyatakan kamus dewan tu. So dia memang boleh dijadikan sebagai bahan rujukan. Tadi baru dapat tahu gambaran macam mana belajar nusus dengan contoh sebab tak masuk lagi bagian nusus. Okey, faham. Nusus ni secara sejujurnya saya
mengambil masa yang lama juga nak belajar. Saya belajar masuk bulan 4, bulan 5. 5, 6, 7. Dalam bulan 9, 10 macam tu baru faham. Time tu dah nak trial tu. Dah nak trial lah. Pra-trial. Time tu baru nak pra-trial. Time tu dah habis dah kerja khusus. Time tu barulah nak faham-faham sikit kerja khusus. Barulah, faham kerja khusus pula. Barulah nak faham nusus tu macam mana. Adab boleh lagi. Nusus tu memang ambil masa yang lama lah. Nah tu. Kalau kerja khusus yang type, ada syarat-syarat yang ditetapkan ke? Macam font size atau color? Ya, ada. Font je. Dia pakai font ni. Sekejap, saya tunjuk. Dia pakai ni. Sekejap, saya tunjuk yang Arab dia. Ni nota kaki lah. Ni nota kaki. Ni nota kaki. Kalau ada sekolah yang memang ustaz dia wajibkan nota kaki. Ni nota kaki. Ni nota kaki. Ada yang tak ada. Dan garisan ni mesti dekat ni kanan biasa kalau standard kiri. Tapi dia ada cara dia untuk pindahkan dia ke kanan. Dia ada cara dia. Ikutlah masing-masing sekolah. Untuk syarat kalau nak menaik dekat laptop, dia ikut sekolah juga. Tapi dalam lembaga telah meletakkan syarat font mesti traditional Arabic. Traditional Arabic size 20. Untuk ni kena size 20. Size 20. Traditional Arabic size 20. Kalau nota kaki saya letak 15. Saya letak 15 untuk desain ni lah Arab. Kalau Rumi kecil sikit 12 sebab traditional Arabic dia kalau Melayu dia besar tu. Tulisan Rumi. Traditional Arabic font 20. Kalau color memang hitam lah. Saya tulis lah kat sini traditional Arabic. Kalau nak tanya pasal kerja khusus boleh. Tanya je. Saya boleh bantulah kalau mencari macam bahan banyak dekat grup Telegram. Boleh cari kat situ. Lepas tu kalau nak minta translate, itu minta maaf sebab saya pun banyak lagi kerja saya nak buat juga. Tajuk pun kena saya sama ke? Kalau tajuk bagilah besar sikit bang. Macam ni Sekejap, saya tunjuk sikit. Saya ambil khusus. Kalau macam syarah-syarah ni saya 20 lah. Macam ni, ni memang 20 lah. Kalau macam contoh tajuk besar macam ni lah contoh. Ni 28. Macam ni, sekejap saya kecil sikit. Ni. Macam ni 28. Ni saya letak 28. Ni 20. Macam ni. Ni 28. Kalau tajuk besar macam ni, taklah 28 besar. Bagilah nampak. 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 Contoh. Panjangnya. Lama. Okey. Macam ni kan. Ni 28. Letak 28. Kalau contoh, mesti terlajak lah. Contoh tajuk besar ni 28. Kalau ni nak letak 25 ke 23 bagi besar sikit, boleh. Tak apa. Jadi tak ada masalah. Cuma yang ni je. Yang macam kita pergi isi ni, kenalah 20. Janganlah bedal semua 28. Besar nanti. 20 kena 20. Kalau saya buat macam ni, macam kemas lah. Bagi saya ni kemas. Ustaz saya pun kata kemas. Lembaga pun kata kemas. Saya pun ni saya pun okey. Saya terima. Okey, nampak tak? Macam ada tak bayangan kerja khusus tu? Saya harap adalah bayangan tu. Kalau macam contoh kan, ada tak silap saya dia share kerja khusus orang tahun Ustam 2020. Itu warna-warni. Kalau ikutkan zaman dulu bolehlah warna-warni. Sekarang dah tak boleh dah. Sekarang dia hitam putih. Kebat juga. Soalan stam ada khusus ni memang kebat kerja khusus dia memang kebat semuanya. Dia memang kena berfikiran di luar kotak sikit. Lagi-lagi dalam kerja khusus balaghah. Balaghah memang kena berfikir di luar kotak jugalah.
Lagi-lagi soalan-soalan nak tanya-tanya dia. Nak apa-apalah, tak kisahlah. Apa lagi? Saya stop presenting sebab internet pun tak kuat. Lagi-lagi soalan-soalan. Sekejap, sementara tu buat masa ni jadi. Okey, bagus. Sementara tu okey. Kat sini ada saudara Is Mirza, iaitu dia punya founder kepada Ikatan Sahabat Stang ni. Dia founder. Is Mirza ni. Saudara Is Mirza ada apa-apa nak sampaikan ke? Pengumuman ke apa-apa ke? Hello, Assalamualaikum. Saudara Is Mirza, ada apa-apa ke? Tak adalah kot kalau dia senyap. Yang lain. Azhar kata tak ada. Fakrullah ada tak apa-apa soalan ke? Yang cemburui ni cemboy. Apa ni? Macam susah je Ustaz mau buat kerja khusus ni, mana kajian pun cari pun tak yakin jumpa tidak nanti. Jangan cakap macam tu. Okay, saya ceritalah saya punya part. Kamu nak tahu tak kerja khusus saya yang saya kaji ni, nak tahu tak? Sastrawan negara keberapa ni? Ni ke-6 tak silap saya. Itu satu. Kedua, sastrawan yang saya kaji ni tak famous pun kat Malaysia. Tak famous. Kalau orang yang pernah belajar kesusastraan Melayu dalam SPM dia memang kenal. Kalau macam yang apa ni? Kalau macam bagi siapa yang macam kita kan yang ambil di tulis ni kan, manalah kenal Muhammad bin Haji Saleh ni, tak ada siapa kenal. Saya pun tempo nak kenal timestamp. Itu pun mak saya cerita lebih-lebih. Ni sastrawan ni bagus ni, hebat juga. Cuma tu lah tak terkenal. Dia tak terkenal sangat. Lagi susah nak cari bahan. Apa saya buat? Saya gali lah. Saya cari sampai dapat. Tanya. Cari sampai dapat. Lepas tu kita Kusuri juga dia nak mengajar kita supaya kita berfikiran secara meluas. Jangan ketatkan sangat pemikiran kita. Jangan tahu. Itu satu, jangan ketatkan sangat kita punya pemikiran. Kedua, kalau contoh kan, kalau kita ada masalah kan, ni ustaz saya yang sharekan benda ni tips juga dan saya amalkan juga. Kalau contoh kan, kalau kita ada masalah kan, kalau boleh kan, kalau kita dapat masalah tu, janganlah kita doakan supaya ya Allah hilangkanlah masalah ni daripada kita. Jangan buat macam tu. Kalau boleh, dia ada cara yang paling afdal. Kalau boleh, kalau datang masalah kepada kita, tolonglah minta kepada Allah, doalah kepada Allah supaya ya Allah berilah kami ilham. Berilah saya ni ilham untuk menyelesaikan masalah. Bila jumpa je masalah, doa kepada Allah supaya diberikan ilham untuk menyelesaikan masalah. InsyaAllah memang kalau Allah makbulkan. InsyaAllah confirm Allah makbulkan, memang Allah bagi kau ilham untuk menyelesaikan masalah tu. InsyaAllah. Saya buat kerja khusus ni ambil masa 5 bulan tau. Ada satu part tu 1 bulan saya ambil masa untuk fikir macam mana nak buat. Ada tau. Jangan risau, tak susah pun. Memang agak sakit tapi jangan risau. Dia asal ada maklumat je dalam kerja khusus tu ataupun berkaitan dengan kerja khusus tu boleh ambil. Dia boleh ambil. Asalkan ada maklumat, boleh je ambil. Ambil je. Asalkan isi tu ada. Jangan risau. Ambil je. Lagi. Soalan. Tak ada ke soalan? Azhar kata tak ada. Yang lain? Penat ni bebel ni. Cakap. Tak ada Okey, dah 10.42. Dah tak ada soalan. So setakat ni saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada apa-apa soalan bolehlah PM saya kat WhatsApp.